Hai guys, hari ni kita buka unboxing this Garmin Epic 2. Epic 2 ni kalau kita tahu dia release pada 18 Januari 2022. Dia ni adalah rival kepada Garmin Fenix. Kalau kita biasa dengan Garmin Fenix, kita tahu bahawa evolusi Garmin Fenix agak rapid kalau dibandingkan Epic 2, because Epic 2 ni dah lama dia tak keluar. Dibandingkan dengan Garmin, dari segi functionality kalau kita go directly to Phoenix 7, of course Phoenix lebih besar dan dia juga ada solar power. Tapi dari segi functionality, sebenarnya dia tak banyak beza. Dan juga bagi orang yang mementingkan style, bagi saya Epic adalah lebih cantik lah untuk kalau kita jenis yang aktif tapi kita juga mementingkan style, sebab dia ni adalah AMOLED display. So dari segi cantik, dia memang cantik lah, sebab AMOLED ni kalau display dia tu memang clear dibandingkan dengan Epic. So dibandingkan dengan Phoenix. Okay, so basically kita buka dia punya kotak. Kotak dia simple. Untuk Phoenix dia memang standard macam ni. Untuk untuk Phoenix dan juga untuk Epic, dia memang sama standard dari segi kotak dia. Okey, ni dia punya jam, dia bagi kita 1 jam. Okey, kalau kita bandingkan dengan I punya, ini adalah I punya yang lama, I punya Phoenix 5 yang lama. Ini game masa tu yang paling besar lah. Kalau sekarang ni dia lagi besar daripada ni. Tapi kalau you tengok dari segi display dia lebih kurang sama, lebih kurang agak besar sedikit. Dan I rasa memang cantik lah. Untuk tangan yang besar macam I pun I rasa sesuai. Kalau terlalu besar pun sebenarnya tak begitu cantik, sebab dia punya sensor ni tak terletak kat tangan. Itu yang I nampak lah. Tapi I rasa ini sangat sesuai. Walaupun tangan yang besar macam I ni pun, I rasa sesuai. So, dan dia juga lebih ringan dari segi material, sebab dia ni diperbuat daripada titanium, pure titanium. Dia punya glass depan ni adalah Gorilla Glass Sapphire Edition untuk Sapphire Crystal. Diameter dia lebih kurang 33mm dari segi diameter. Lepas tu dia ni juga adalah dari segi bateri, itulah kelebihan dia. Kalau kita tengok ini yang Garmin canangkan yang dia katakan bahawa smartwatch ni boleh tahan selama 16 hari tanpa di charge. Dan 6 hari kalau kita always on. Dia ada mode always on. Seorang dia suka always on, jadi dia ada mode always on, dia boleh tahan 6 hari. So kalau kita gunakan battery saver, kita occasionally dekat office, kita tak ada keluar mana-mana hiking atau apa, dia boleh tahan selama 21 hari. So sangat bagus lah dari segitu. So tapi kalau kita dalam keadaan kecemasan dan kita on kita punya GPS, dia boleh tahan selama 42 jam dan 30 jam kalau dia always on. So depend lah macam mana cara kita gunakan. So itu dari segi lebih kurang dari segi dari kegunaannya. Tapi dari segi pengalaman, dia katakan dari segi kalau kita pergi gunakan expedition GPS, dia boleh tahan selama 14 hari. So I rasa cukup bagus dari segi itu. Kita bukan nak masuk hutan, tak nak keluar. Kita pergi mungkin paling lama pun dalam 1 hari, 2 hari atau 3 hari, melainkan kalau kita sesat lah, itu dah satu kes lain lah kan. Tapi dari segi normal case, saya rasa dia cukup bagus dari segi ketahanan bateri dia. Lepas tu dari segi keseluruhannya, dia ada GLONASS GPS. Ni adalah GPS 3D yang sangat tepat lah, yang dari segi antara yang terbaik. Dia ada kompas, gyroscope, accelerometer, thermometer, ambient light sensor, dan juga plus blood oxygen saturation monitor. So dia boleh monitor oksigen juga. So itu antara kelebihan yang tak ada pada, saya rasa untuk yang oksigen ni dari Garmin 5 dia tak ada pasal tu.
So ini antara yang terbaru lah. Selain daripada itu, perkara-perkara yang biasa semacam weather, calendar, find my phone, find my watch, itu semua standard lah. Semuanya ada. Smart stopwatch, itu semua standard yang masih ada dalam jam ni juga pada jam yang sebelum ni. So kalau kita tengok ini jam yang dia bagi, lepas tu dia bagi kita juga apa, manual ni kita memang jarang pakai, memang tak pakai pun kan. Lepas tu dalam kotak ni juga kalau kita tengok, kita ada apa ni, kita ada straight dia punya charger dia ni standard standard charger yang standard yang kita gunakan juga untuk Garmin yang sebelum ni. Itu kebagusannya lah, dia tak payah. Dan dia juga charger ni saya suka sebab dia tahan lasak. Dan dia juga kalau kita beli di luar, dia ada stand dia. Kita boleh beli stand dia kalau kita malas nak charger macam tu, dia ada stand dia untuk charging ni. Okey, itu dari segi unbox, tak ada apa sangat dalam dia. Tapi boxing dia sangat kemas, saya suka. Dan stand simple. So secara keseluruhannya, jam ni bagi peminat jam Garmin ni memang satu yang dinanti-nantikan lah. Kan, satu-satu yang dinanti-nantikan. Dan nanti kita akan review secara detail mengenai jam ni. Okay, saya buka sekejap tengok. Tapi nanti kita akan review secara detail. Kita akan tengok dia punya display dia sangat jelas lah kalau kita bandingkan dengan jam yang sebelum ni. Okay, dia sangat jelas. Okay, dia loading maps. Kalau kita beli di luar negara, dia akan ikut negara tu lah. Macam saya beli ni dekat Canada, so dia akan ikut Canada punya map, semua dia complete dalam ni. So kita tengok dia pun keluar lah macam-macam bahasa. Dia nak preparation dia tu. Bahasa Arab pun ada. So ini first time boot lah. Dia akan slow sikit lah. Tapi bila dia dah boot yang kali kedua ketiga, dia tak ada macam ni kan. Okay, tu dia punya ni. Okay, dia ready. Tapi nanti kita kena, biasalah kita kena bluetoothkan dengan kita punya phone. So kita akan dapat synchronize kita punya kita punya, terus kita pilih English. Biasalah tu, ini basic lah. Kita boleh pair dengan phone kita kalau kita nak. Dalam kes saya ni, nanti kemudian saya akan pair kan. Kita akan tengok secara detail lah selepas kita pairkan phone dengan phone kita nanti. Okay, thanks. Hai, okay, ini jam kita selepas kita unbox tadi. Saya dah buat connection ke kita punya Garmin Connect. So daripada situ kita ada market. Dan market tu kita boleh beli macam-macam application yang ada. So standard itu sama juga macam kita ada smartphone Samsung atau Apple atau sebagainya. Dia ada market dia tersendiri. So kalau kita tengok dari segi keseluruhannya, saya pakai jam ni, dia just nice. Dia tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Dan display dia sangat jelas. Ini dia punya aktiviti yang dia bagi, trail dan sebagainya. Okay. Ya, ini dari segi pemakaian saya rasa sangat kemas lah pemakaian dia. Okay, tu kita buka aja nak tunjukkan lebih dekat. Tengok, ini dia punya depan, tepi dia, belakang standard. Cuma yang ini dia kaca. Epic, ini tempat kita nak charge. Ini dia punya butang lah. So macam biasa, butang menu dia dekat tengah ni, butang menu. Kalau kita tekan butang ni, kita akan dapat, kita nak tekan lama. Dia akan keluar watch face kan. Tu kita punya watch face lah. Biasanya watch face ni kalau kita boleh pilih watch face yang kita dah install tadi.
Biasanya installation washer ni dia pun take time pula sebenarnya. Contohnya saya nak pakai yang saya punya fabric yang tak begitu berserabut. Okey, pandangan dia punya washer dia yang dah diinstal kan. Contohnya nak yang ni lah, yang simple kan. Okey, sorry. Kita boleh apply. That's it. So kita dah apply, kita nak wash face yang ni contoh dia. Okey, lepas tu dia ada butang yang belah hujung ni, biasanya kita guna untuk biasalah ini untuk rotating punya function. Kita boleh pilih lah sama kita nak off phone ke, ataupun kita nak tengok location, nak phone dan sebagainya lah. Itu yang menu ni biasalah, yang tengah ni menu. Itu kita boleh rotate lah ke atas ke bawah, termasuk history dengan setting. Saya tak tunjuk secara detail apa function-function ni, bagi benda ni semua biasa, bagi yang dah biasa menggunakan phone ni. Nanti dari segi application saya akan tunjuk lebih detail lah. So secara keseluruhannya dari segi appearance jam ni sangat menarik, dan dari segi harga juga bagi saya juga agak mahal lah. Sebab secara keseluruhan mungkin di Malaysia mungkin dalam harga 3 hingga 4 ribu. So dari segi harganya agak mahal, tapi dari segi kualiti dan keringanannya, mantapnya itu saya rasa berbaloi lah. Sebab kita tahu bahawa Garmin ni memang pioneer dalam pengeluaran smartwatch untuk orang-orang yang suka aktiviti lasak. Okey, itu saja review buat kali ini. Saya akan review lebih jelas lagi nanti bila dah menggunakan smartwatch untuk beberapa hari dari segi application. Okey, terima kasih.